Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar? Diharap pelajar-pelajar dalam keadaan sihat semuanya. Pertama sekali, seperti biasa, saya minta pelajar-pelajar dapat menyediakan satu buku nota dan catatkan isi-isi penting yang akan saya terangkan pada sesi pembelajaran kali ini. Saya berharap dengan apa yang pelajar catatkan semasa saya memberi pengenalan, pelajar-pelajar tidak akan lupa dan juga boleh membuat rujukan pada masa yang akan datang. Di sisi pembelajaran kita pada kali ini, kita masih lagi berada di dalam tajuk Manual Transmission System. Tetapi untuk kali ini adalah bab kelas sistem. Saya berharap pelajar-pelajar sekalian dapat memberikan perhatian serta fokus semasa saya memberikan penerangan. Okey, pertama sekali pelajar-pelajar, kita pergi pada slide yang pertama. Okey, apakah itu kelas sistem? Okey, kalau kita tengok pada slide yang pertama tu, dia beri penerangan kelas sistem merupakan satu sistem yang penting di dalam sebuah kenderaan kerana dia berfungsi sebagai menyambungkan kuasa daripada enjin ke kotak gear dan seterusnya ke roda bagi membolehkan kenderaan bergerak. Okey, kalau pelajar perhatikan, kelas sistem ni adalah satu sistem yang sangat penting dalam sistem penghantaran kenderaan. Walaupun sebuah kenderaan itu ada enjin dan juga ada gearbox, tanpa ada kelas, kenderaan itu tidak boleh bergerak sama ada ke hadapan ataupun mundur ke belakang. Kalau pelajar-pelajar perhatikan, kelas ni sangat penting. Sebab apa? Dia menyambungkan kuasa daripada enjin dan kepada gearbox. Kalau kita buang kelas sistem ni, kuasa daripada enjin tidak dapat disampaikan kepada gearbox. Itu untuk slide yang pertama lah. Okay, seterusnya pelajar-pelajar, kita tengok slide yang kedua. Fungsi kelas sistem. Okay, fungsi kelas sistem. Kat sini saya senaraikan 4 fungsi utama pada kelas sistem. Cuba kita tengok fungsi yang pertama, iaitu menyambung dan memutuskan kuasa pancuan daripada enjin ke sistem penghantaran. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia ada 2 fungsi utama dia. Pertama, dia menyambung. Kedua, dia memutuskan. Apa yang disambung, apa dia putuskan adalah kuasa pancuan yang dihasilkan oleh enjin dan dihantar kepada gearbox. Okey, dia boleh menyambung dan memutuskan. Bila dia menyambungkan kuasa pancuan enjin ke gearbox, kenderaan akan bergerak ke hadapan ataupun mengundur ke belakang. Apabila dia memutuskan kuasa pancuan enjin ke gearbox, dengan ini kenderaan tidak boleh bergerak ke hadapan dan juga ke belakang. Itu yang pertama, fungsi dia. Yang kedua, fungsi dia untuk membolehkan penyambungan kuasa pancuan dilakukan dengan perlahan, licin dan lancar. Okey, cuba pelajar perhatikan pada permulaan kenderaan bergerak, mestilah daripada perlahan kepada laju, bukan terus laju. Kalau kita perhatikan permulaan kenderaan nak bergerak, kita mesti menggunakan gear pertama ataupun first gear, dan kita akan lepas kelas itu dengan keadaan perlahan-lahan supaya kenderaan itu bergerak dengan licin dan lancar. Okey, seterusnya fungsi kelas sistem memudahkan pemandu membuat pertukaran gear semasa enjin hidup. Okey, kalau pelajar perhatikan, semasa kita nak menyambung ataupun nak memasukkan gear, kita mesti freekan gearbox tu supaya dia tak bergerak. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan kelas. Apabila kita memutuskan kuasa putaran enjin kepada gearbox, dengan itu gearbox dalam keadaan bebas ataupun free, barulah kita boleh masuk gear. Itu sebab dilengkapkan pada sistem kenderaan dengan sistem kelas. Itu yang nombor 3.
Yang nombor 4, membolehkan enjin terus hidup tapi kenderaan tidak bergerak. Okey, ini kita gunakan apabila kita nak hidupkan enjin. Makna semasa kita nak hidupkan enjin, kelas akan memutuskan kuasa putaran daripada enjin ke gearbox. Kalau kelas menyambungkan kuasa daripada enjin ke gearbox secara tak langsung, bila kita start enjin, kenderaan akan bergerak. Sebab apa? Dia dah cantum. Itu sebab kita tak nak. Pada permulaan kita nak hidupkan enjin, kita mesti pastikan kelas memutuskan kuasa pancuan daripada enjin ke gearbox. Okey, kalau kita tengok tadi pelajar-pelajar, saya dah sediakan 4 fungsi utama lah sistem kelas. Okey, seterusnya pelajar-pelajar tengok slide nombor 3, iaitu jenis-jenis kelas. Kat sini saya senaraikan 4 jenis-jenis kelas, iaitu yang pertama cone kelas, yang kedua single plate diaphragm, nombor 3 centrifugal kelas, nombor 4 automatic ataupun fluid coupling kelas. Okey, seterusnya pelajar-pelajar kita tengok slide nombor 4, iaitu cone kelas. Kat sini saya dah sediakan gambar keratan dan saya telah warnakan dengan warna merah dan juga warna kuning. Okey, kalau pelajar perhatikan pada gambar tu, dia ada coil spring, dia ada pilot cone, dia ada class shaft, dia ada A cylinder, dia ada truss ball bearing dan juga dia ada needle roller bearing. Apa yang dikatakan cone kelas ni? Pertama, cone kelas ni banyak digunakan pada motosikal. Okey, terutamanya pada skuter, skuter. Okey, cone kelas ni dia akan mengembang dan mengucup bagi membolehkan gear bertukar. Okey, cone ni dia gunakan prinsip kembang dan kuncup. Bila dia kembang, dia akan freekan pusingan, tapi bila dia menguncup, dia akan lock supaya gear tu boleh berputar. Itu sebab dia panggil cone kelas. Okey, kalau pelajar nak cari, cone kelas ni banyak digunakan pada motosikal, terutamanya pada skuter. Okey, itu untuk slide nombor 4. Cuba pelajar tengok slide nombor 5, iaitu single plate diaphragm. Okey, single plate diaphragm ni banyak digunakan pada kereta dan juga kenderaan berat seperti lori dan bas. Ini banyak digunakan kenderaan-kenderaan seperti kereta, lori dan juga bas. Kalau pelajar-pelajar tengok, saya dah sediakan satu gambar keratan kat situ. Yang pertama, gambar tu menunjukkan flywheel. Yang kedua, disc ataupun class plate. Yang ketiga, class cover. Yang keempat, lock washer. Kelima, ball. Keenam, release bearing. Ketujuh, release fork pin. Ke-8, bushing. Ke-9, release shaft. Ke-10, return spring. Ke-11, bushing. Ke-12, shaft seal. Dan akhir sekali 13, shaft cover. Okey, seterusnya pelajar-pelajar, kita pergi kepada centrifugal class. Okey, centrifugal class ni saya dah sediakan gambar juga supaya pelajar-pelajar lebih faham apa yang dikatakan centrifugal class. Centrifugal class ni seperti mana cone class banyak digunakan pada motosikal. Okey, dia menggunakan prinsip daya empa untuk menggerakkan kelas bagi membolehkan ia bertukar. Apa yang dikatakan gaya empa ni? Makin laju dia akan makin berkembang. Itu yang dipanggil daya empa. Kalau pelajar-pelajar perhatikan komponen untuk centrifugal class, yang pertama bowl, dia ada oil filter cover, dia ada gasket, dia ada lock nut, dia ada washer, dia ada class width,
dia ada kelas scrap, dan juga dia ada kelas outer housing. Okey, kalau pelajar-pelajar tengok pada nombor 6 tu, kelas width tu pemberat kelas. Apabila dia semakin laju, dia akan makin kembang lah. Makin kembang, dia akan makin lock gear tu. Okey, masa itulah gear bercantum. Okey, itu yang dipanggil centrifugal class. Okey, seterusnya yang nombor 4, cuba pelajar-pelajar tengok slide nombor 7, iaitu automatic ataupun kita panggil foot coupling class. Okey, untuk kelas ini banyak digunakan dalam gearbox automatic. Kalau pelajar-pelajar tengok pada gearbox manual, dia tak menggunakan jenis automatic ataupun foot coupling class. Automatic ataupun foot coupling class ni banyak digunakan pada gearbox auto, dan dia menggunakan prinsip pengantaran bendalik automatik. Dengan bendalik automatik ni, dia menolak kelas yang ada dalam tu. Biasanya diletakkan di dalam torque converter lah. Dalam torque converter tu, dia ada pertama dia ada impeller, kedua tengah dia tu ada stator, dan akhir kali nombor 3 dia ada turbin. Itu yang ada dalam torque converter. Kalau pelajar-pelajar nak cari automatic fluid coupling ni, dia dipasang ataupun berada di dalam torque converter. Okey, pelajar-pelajar sekian, kita pergi slide ke nombor 8. Komponen asas kelas sistem. Okey, kalau pelajar perhatikan kat sini, dia ada 10 komponen asas kelas sistem. Yang pertama kelas pedal, okey. Yang kedua kelas kabel, yang ketiga hydraulic pipe, yang keempat kelas master cylinder, yang kelima kelas slip cylinder, yang keenam kelas release fork, yang ketujuh kelas release bearing, yang keempat kelas cover, yang kesembilan kelas plate, dan akhir sekali flywheel. Okey, untuk pelajar-pelajar sekian, kita akan masuk satu persatu komponen dia daripada 1 hingga ke 10. Kita akan tengok slide yang berikut dia, komponen-komponen dia. Okey, seterusnya pelajar-pelajar tengok pada slide nombor 9. Saya dah sediakan gambar kelas, kedudukan kelas, iaitu komponen-komponen kelas assembly. Kalau pelajar-pelajar tengok, dia mulai dengan enjin, lepas tu dia ada flywheel. Flywheel ni dipasang di crankshaft. Okey, lepas flywheel dia ada kelas disc, ataupun kita panggil juga dengan nama lain kelas plate. Seterusnya dia ada kelas pressure plate, ataupun kita panggil dia kelas cover. Lepas tu dia ada diaphragm spring. Okey, seterusnya dia ada release bearing, dia juga ada release fork, dan dia juga ada hydraulic line, dia juga ada slip cylinder. Pada gambar rajah ni saya tak masukkan untuk kelas master cylinder. Kita akan tengok slide yang akan berikutnya lah. Okey, seterusnya kita bagi pada slide nombor 10. Okey, jenis-jenis sistem kawalan kelas. Okey, kalau pelajar perhatikan, sistem-sistem kawalan kelas ni dia ada dua. Pertama, kawalan secara mekanikal. Okey, kawalan secara mekanikal ini dia menggunakan bantuan rod ataupun kabel. Okey, yang kedua, kawalan secara hidrolik. Kawalan secara hidrolik dia menggunakan bantuan bendalik. Okey, kalau pelajar perhatikan, untuk kawalan kelas dia ada dua kawalan. Pertama, dia menggunakan mechanical. Bila mechanical, dia gunakan dua, iaitu yang pertama rod ataupun kabel. Manakala kawalan secara hidrolik dia menggunakan bantuan bendalik ataupun cecair, iaitu cecair kelas, ataupun boleh digunakan juga cecair ataupun bendalik brake. Okey,
Seterusnya pelajar-pelajar tengok pada slide nombor 11. Saya dah sediakan dua gambar untuk kawalan mekanikal. Kalau pelajar perhatikan, satu jenis kawalan secara rod dan satu lagi jenis kawalan kabel. Kalau pelajar perhatikan, untuk kenderaan dulu-dulu dia menggunakan jenis kawalan rod, tapi kenderaan sekarang ni banyak menggunakan kawalan secara menggunakan kabel. Cuba kita tengok komponen jenis kawalan rod. Yang pertama, dia ada situ kelas pedal. Kedua, dia ada pilot point. Dia ada linkage. Dia ada flywheel kat situ. Dia ada bell crank. Dia ada spline on transmission input shaft. Dia ada pilot point. Dia ada thread rod and adjusting nut. Dia ada fork rod. Dia ada kelas fork. Dia ada bearing retainer, input shaft dan juga release bearing. Yang saya nak pelajar perhatikan, cuba tengok antara pedal kelas dengan bell crank. Kat situ dia sediakan linkage ataupun nama lain adalah rod. Okey, itu untuk kawalan secara rod. Untuk kawalan secara mekanikal pula, cuba pelajar lihat, dia pertama sekali dia ada pedal kelas. Okey, dia ada kelas release lever. Dia ada bond cable. Dia ada kelas cover dan juga kelas fork. Yang saya nak pelajar perhatikan adalah dia punya kelas kabel dia tu. Di situ panggil bond cable, iaitu kabel boleh lentur, disambungkan ataupun dipasangkan di antara kelas release lever dengan kelas fork. Okey. Seterusnya kita tengok pada slide nombor 12. Okey, ini adalah kawalan secara hidrolik. Hidrolik. Okey. Cuba pelajar-pelajar tengok komponen utama kawalan hidrolik. Yang pertama, dia ada tetap juga ada pedal kelas. Lepas tu dia ada adjusting nut. Kedua, seterusnya dia ada master cylinder push rod. Dia ada kelas master cylinder. Dia ada hydraulic line. Dia ada flexible hydraulic line. Dia ada bridle screw. Dia ada slip cylinder. Dia ada push rod. Dia ada release bearing. Dia ada kelas cover dan juga dia ada kelas disc. Okey, apa yang membezakan kawalan mekanikal dengan hidrolik? Hidrolik dia menggunakan dua pump, iaitu kelas master pump ataupun kelas master cylinder, dan juga dia ada slip cylinder. Dia juga ada hydraulic line dan setengah-setengah bahagian dipasang dengan flexible hydraulic line. Kenapa dia ada hydraulic line dan juga ada flexible hydraulic line? Biasanya flexible hydraulic line dipasang di kawasan yang bergegar ataupun bergerak. Okey, kalau kita perhatikan, kenderaan ni akan melalui kawasan ataupun jalan tidak rata. Bila melalui jalan yang tidak rata, dia bergegar. Bila dia letakkan hydraulic line di kawasan yang bergegar, kemungkinan besar hydraulic line ni boleh patah. Oleh itu dia gunakan flexible hydraulic line supaya boleh mengikut pergerakan kereta ke atas dan juga ke bawah. Dan untuk kawalan hidrolik ni dia menggunakan bantuan bendali ataupun cecair, sama ada cecair kelas atau juga cecair brake. Okey, pelajar-pelajar, kita tengok pula penerangan untuk jenis kawalan kelas kabel pada slide nombor 13. Okey, jenis kawalan kelas kabel. Pertama, biasa digunakan pada kenderaan ringan. Okey, kelas kabel ni, jenis kawalan kelas kabel ni biasa kita gunakan
untuk kenderaan ringan. Okey, dia mengandungi satu kabel di dalam dan di luar. Okey, kalau perhatikan kabel kelas tu dia ada luar, outer dan inner. Outer ni biasa dia dipasang untuk melindungi inner kabel dalam tu daripada rosak. Okey. Kelas kabel biasanya dipasang di antara kelas pedal dengan kelas fork. Okey. Dia bertujuan supaya kelas dapat diputuskan apabila kelas pedal ditekan bagi menyambung kembali satu spring dipasang pada fork dan bawah pedal kelas. Okey. Kelas kabel ni dia berfungsi apabila pedal kelas ditekan, dia akan menekan kelas cover dengan cara langsung kelas plate akan dalam keadaan free. Masa itulah gear kita engage ataupun kita buat pertukaran gear. Okey, kelas kabel ini perlu dilaras untuk melaras ketengan kelas. Terdapat adjusting nut pada hujung kabel kelas dekat dengan kabel kelas pedal. Okey, kalau kita tengok kelas kabel ni kita perlu adjust dia. Pelarasan dia biasanya ada pada kelas pedal ataupun pada ujung kelas kabel. Kenapa kita perlu adjust dia? Supaya pedal kelas tu dalam keadaan lembut apabila kita menekan dia. Okey, itu untuk jenis kawalan kabel. Seterusnya kita tengok kenalian kelas mechanical. Apabila pedal kelas ditekan oleh pemandu, kelas kabel akan tertarik. Dengan ini menyebabkan release fork menolak kelas bearing ke hadapan dan menekan spring gegendang di kelas cover. Okey, ini cara mechanical. Apabila pedal kelas kita tekan, kabel kelas ni akan menarik kelas release fork di gearbox, dan kelas release fork ni akan menolak kelas bearing ke hadapan, dan kelas cover akan tertolak belakang pada pressure plate nya dan menyebabkan kelas plate dalam keadaan free. Okey, kalau kita tengok spring gegendang di kelas cover akan menarik pressure plate ke belakang dan membebaskan kelas plate. Semasa ini kuasa enjin diputuskan. Masa ni kenderaan dalam keadaan free, tidak bergerak. Kenapa kita buat dia tidak free ataupun bergerak? Sebab kita nak change ataupun nak tukar gear daripada gear pertama, gear kedua dan seterusnya, gear kelima dan juga gear reverse. Okey, itu kenalian kelas secara mechanical. Okey, seterusnya pelajar-pelajar kita tengok pada slide nombor 15. Jenis kawalan hidrolik. Okey, cuba tengok sekali lagi dia punya komponen dia. Komponen dia bila kita menceritakan kawalan secara hidrolik ni, dia mesti ada dua komponen. Okey, kalau tadi apabila kita menceritakan kawalan secara mechanical, dia menggunakan dua, iaitu sama ada dia gunakan kabel ataupun dia menggunakan rod. Tapi untuk jenis kawalan hidrolik, dia menggunakan dua jenis silinder. Pertama sekali kita tengok kelas master silinder ataupun kelas master pump. Kalau pelajar-pelajar cari di ruang enjin compartment ataupun ruang enjin, biasanya kelas master silinder dipasang pada firewall, dinding api, pemisah antara enjin dengan ruang pemandu. Itu dipasang kelas master silinder. Biasanya kelas master silinder ni dipasang di sebelah brake master silinder. Macam mana kita nak bezakan kelas master silinder dengan brake master silinder? Biasanya brake master silinder ni dia lebih besar jika dibandingkan dengan kelas master silinder. Kelas master silinder saiznya adalah lebih kecil. Dan seterusnya slip silinder. Slip silinder ni pelajar-pelajar cari biasanya dipasang di bahagian bawah gearbox. Okey, di bahagian bawah gearbox. Kalau pelajar tengok
Bila ada saja kelas master silinder, bila ada slip silinder, dia menunjukkan dia adalah kawalan secara hidrolik. Okay, kita tengok jenis kawalan hidrolik. Dia terdiri daripada yang pertama, kelas master silinder dan slip silinder yang dipasang pada kelas fork. Okey, biasanya slip silinder ni disambung dengan kelas release fork. Okey, kelas hybrid biasa digunakan ke atas kenderaan pertengahan dan kenderaan berat. Okey, tadi kalau kita perhatikan jenis kawalan menggunakan kabel ataupun rod, kita gunakan pada kenderaan ringan. Okey, tapi untuk jenis hidrolik ni kita gunakan kenderaan pertengahan. Apa yang dikatakan kenderaan pertengahan ni, kita merujuk pada cc. Kalau dia 1000 cc, 1300 cc, 1500 cc, kita panggil dia kenderaan ringan. Kenderaan pertengahan dia melibatkan 1.6, 1.8 dan 2000 cc ke atas. Itu yang dipanggil kenderaan pertengahan dan juga kenderaan berat. Untuk kenderaan berat, kita memerlukan sistem kawalan hidrolik. Sebab apa? Pressure plate dan clutch plate adalah besar. Bila besar, dia memerlukan tenaga yang lebih untuk menekan kelas. Kalau dia menggunakan kabel, pedal kelas tu agak keras jika dibandingkan yang menggunakan kawalan hidrolik. Okey, apa fungsi kawalan hidrolik? Ini kerana kelas direka untuk memindahkan tok daya kilas yang tinggi. Itu sebab kita gunakan hidrolik. Dengan bantuan hidrolik, pedal kelas akan terasa lebih lembut. Okey, dengan sebab itu spring lebih berat diperlukan untuk menyediakan tekanan yang sekupnya ke atas kelas dis. Tekanan spring yang kuat mencegah kelas dis dan dari tergelunsur di antara pressure plate dan juga flywheel. Okey, kalau pelajar perhatikan, apabila kelas plate besar, kelas cover besar dan spring pun agak besar. Oleh itu, kalau kita menggunakan kabel ataupun rod, akan menyebabkan pedal kelas keras. Bila keras, apabila kita menekan pedal kelas dan keadaan keras, secara tak langsung kaki kita akan rasa sakit. Oleh itu, dengan cara menggunakan bantuan hidrolik, pedal kelas tu akan menjadi lebih lembut. Okey, dan kita akan lebih mudah untuk menukar gear ataupun lebih mudah untuk kita menekan pedal kelas. Okey, itu jenis kawalan hidrolik. Seterusnya, pelajar-pelajar sekalian, tengok slide nombor 16. Kita tengok kendalian kelas hidrolik. Okey, yang pertama, kita tengok apabila pemandu menekan pedal kelas, satu push rod yang ada dalam kelas pedal akan menolak piston yang ada di dalam kelas master silinder. Bendalai dot 3 ataupun dot 4 yang ada dalam kelas master silinder bergerak melalui pipe dan hose ke slip silinder. Okey, untuk kelas hidrolik ni, dia menggunakan bantuan bendalai. Bendalai dia boleh guna dua, iaitu sama ada pelajar-pelajar nak guna bendalai kelas ataupun nak guna bendalai brake. Untuk sistem kelas, kita boleh gunakan bendalai brake. Bendalai brake ni dia ada dua fungsi. Dia boleh digunakan fungsi. Dia boleh gunakan untuk sistem brake dan juga dia boleh gunakan untuk sistem kelas. Okey, kalau kita tengok apabila pemandu menekan pedal kelas, dalam kelas master sini dia ada satu push rod. Push rod tu disambung pedal kelas dengan piston yang ada dalam kelas master silinder. Apabila kita tolak ataupun apabila kita menekan pedal kelas, push rod ni akan menolak satu piston yang ada di dalam kelas master silinder, dan piston itu akan menolak bendalai kelas keluar daripada kelas master silinder melalui pipe dan hose kepada slip silinder yang berada di bawah gearbox. Okey. Seterusnya piston
dan push rod di slip cylinder akan tertolak dan menyebabkan kelas release fork bergerak menolak kelas bearing, seterusnya kelas plate di dalam keadaan bebas. Okey, cuba pelajar perhatikan. Okey, apabila pedal kelas kita ditekan, okey, push rod akan menolak satu piston yang ada di kelas master cylinder. Okey, apabila dia menolak piston yang ada di kelas master cylinder, piston tu akan menolak bendali yang ada di takungan ataupun reservoir di kelas master cylinder akan turun ke bawah melalui pipe dan hose terus ke slip cylinder. Di slip cylinder ni dia ada satu juga piston, dan depan piston tu ada satu push rod yang disambung pada kelas release fork. Apabila piston itu bergerak hasil tolakan daripada bendali kelas ataupun bendali brake, piston tu akan menolak kelas release fork dan kelas release fork akan menolak bearing, kelas bearing ke hadapan, dan seterusnya akan menyebabkan kelas plate dalam keadaan bebas. Dan semasa inilah kita boleh menukar gear daripada gear 1, gear 2, gear 3, gear 4 dan seterusnya, serta gear mengundur ataupun reverse gear. Itu dah kendalian kelas secara hidrolik. Okey, kalau pelajar perhatikan, itulah sahaja sesi pembelajaran kita pada kali ini. Saya berharap pelajar-pelajar faham apa yang telah saya sampaikan tadi. Sekian, terima kasih. Supaya kita berjumpa lagi untuk sesi pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.